Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan para pendengar yang dimuliakan. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri yang ke-37. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-38 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang kafir itu, jika mereka berhenti daripada kekufuran mereka, nescaya akan diampunkan dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali ingkar, maka kami akan menyiksa mereka, kerana sesungguhnya telah berlaku kebinasaan ke atas orang terdahulu yang kufur lagi ingkar. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah awwalin memberikan maksud golongan umat para nabi terdahulu. Ia juga membawa maksud para pendahulu, iaitu orang kafir musyrikin Mekah yang mengalami kekalahan dan kemusnahan dalam peperangan Badar. Ayat ke-38 surah Al-Anfal ini juga menunjukkan bahawa orang kafir yang memeluk agama Islam, maka terhapuslah seluruh dosa dan kesalahannya. Dia juga tidak dituntut untuk melaksanakan kewajipan dalam Islam yang wajib dilakukan sebelum memeluk agama Islam. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin menjelaskan ayat ke-38 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada kaum kafir musyrikin Mekah bahawa jika mereka berhenti daripada kekufuran dan mereka beriman kepada Allah serta berhenti daripada memusuhi atau berperang dengan umat Islam, maka nescaya Allah akan mengampunkan semua dosa mereka yang telah lalu. Tetapi sebaliknya, jika mereka terus memusuhi dan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ingatlah kehancuran yang telah berlaku kepada umat terdahulu, iaitu umat yang telah dihancurkan oleh Allah kerana mereka menentang para nabi yang terdahulu daripada baginda. Allah akan menimpakan ke atas mereka dengan balasan azab seksaan seperti mana yang ditimpakan ke atas umat terdahulu. Manakala Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-38 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa jika kaum kafir musyrikin menghentikan perbuatan mereka yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghalang manusia daripada menuju jalan Allah, maka nescaya Allah akan mengampuni semua dosa mereka yang telah lalu. Mereka juga tidak akan diazab pada hari akhirat, tidak dituntut ke atas pembunuhan yang mereka lakukan, dan tidak akan diminta untuk mengembalikan semula harta benda yang mereka rampas dalam peperangan. Tetapi jika mereka kembali semula kepada kekufuran, maka mereka akan disamakan dengan umat terdahulu yang memusuhi dan memerangi para nabi.
sesungguhnya mereka akan dikalahkan, dihina dan dibinasakan. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi juga memetik sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa Amru bin Al-As telah berkata, "Falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu absut yaminaka fala ubayyaka, fabasata yaminahu faqabadtu yaday, qal ما لك يا عمرو؟ قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Islam kepada hatiku, maka aku pun datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, hulurkan tangan kamu kerana aku ingin berjanji taat setia, iaitu berbaiat kepadamu. Maka baginda pun menghulurkan tangannya. Tetapi aku telah menarik kembali tanganku. Lantas baginda pun bertanya, kenapa kamu menarik kembali tangan kamu? Maka aku menjawab, aku ingin memberikan syarat. Baginda bertanya lagi, apakah syarat kamu itu? Aku pun menjawab, ampunkanlah dosaku. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu tidak mengetahui sesungguhnya Islam menghapuskan segala apa yang terjadi sebelumnya, iaitu sebelum memeluk Islam, dan hijrah itu menghapuskan segala apa yang terjadi sebelumnya, iaitu sebelum berhijrah, dan haji pula menghapuskan segala apa yang terjadi sebelumnya, iaitu sebelum menunaikan haji. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-38 surah Al-Anfal. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-38 surah Al-Anfal ini menjelaskan kepada kita bahawa jika orang kafir itu meninggalkan kekufuran mereka dan kembali kepada fitrah dengan memeluk agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa mereka yang telah lalu. Tetapi jika mereka kembali menjadi kafir dan berpaling meninggalkan Islam, maka Allah akan mengazabkan mereka dengan seksaan yang berat. Sesungguhnya kaum terdahulu telah hancur binasa dengan azab seksaan Allah kerana mereka telah kufur ingkar. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-38 surah Al-Anfal ini memberikan peringatan kepada kita supaya sentiasa menjaga iman dengan baik dan mempertahankan akidah daripada dirosakkan oleh perbuatan kufur. Ayat ini juga memberikan pengajaran kepada kita supaya sentiasa bertaubat kepada Allah dan jangan sesekali menjadi murtad, iaitu beralih daripada memeluk Islam kepada memeluk agama lain. Ini kerana Allah akan memberikan balasan kepada orang yang murtad dengan azab seksaan yang berat sama ada di dunia maupun di akhirat. Tetapi jika kita melihat situasi umat Islam pada hari ini, masih terdapat segelintir di kalangan orang Islam yang memilih untuk menjadi murtad sama ada secara terang-terangan maupun bersembunyi. Mereka keluar daripada Islam dan meninggalkan segala ajaran Islam kerana terpengaruh dengan agama lain ataupun ideologi kufur dan sesat. Bahkan mereka berbangga dengan agama baharu mereka dan menghina agama Islam. Ada juga di kalangan mereka yang terpesona dengan pujuk rayu cinta daripada orang kafir dan kemewahan harta benda yang ditawarkan. Ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-217, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Mereka, iaitu orang kafir, tidak berhenti memerangi kamu sehinggalah mereka dapat memalingkan kamu daripada agama kamu, iaitu murtad. Jika mereka sanggup,
sesiapa yang murtad di antara kamu daripada agama Islam, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah golongan yang sia-sia amalan mereka di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, utiya Aliyun radhiyallahu anhu bizanadiqah فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. Beberapa orang zindik telah dibawa dan dihadapkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Lalu Ali membakar mereka. Perkara ini disampaikan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Lantas beliau pun berkata, jika mereka dibawakan kepada aku, maka aku tidak akan membakar mereka kerana terdapat larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kamu menyiksa mereka dengan azab siksaan Allah, tetapi aku tetap akan membunuh mereka seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-38 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah sentiasa menjaga iman dengan baik dan mempertahankan akidah daripada dirosakkan oleh perbuatan kufur. Jangan sesekali terpengaruh dengan agama lain ataupun ideologi kufur dan sesat, ataupun terpesona dengan pujuk rayu cinta daripada orang kafir dan kemewahan harta benda yang ditawarkan. Kedua, setiap orang Islam hendaklah sentiasa bertaubat kepada Allah dan jangan sesekali menjadi murtad. Ini kerana Allah akan mengazab orang yang murtad dengan azab siksaan yang berat sama ada di dunia maupun di akhirat. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.